berita AFP menyebut bahawa penasihat kepada Menteri Dalam Negeri Ukraine Anton Gerashenko dalam Facebooknya berkata bahawa pesawat berkenaan MH17 terbang pada altitude 10,000 meter atau 33,000 kaki. Ivan. Ya, Malaysia Airlines juga telah pun memaklumkan menerusi Twitternya mengesahkan MH17 ini dari Amsterdam yang akan berlepas ke Kuala Lumpur, dan sebenarnya pesawat itu dijangka mendarat di lapangan terbang Kuala Lumpur KLIA pada pukul 6.10 pagi nanti. Tapi kita dah tahu nasibnya apakah daya. MAS dalam Twitternya juga mengesahkan itu kedudukan terakhirnya adalah di ruang udara di Ukraine, dan MAS juga akan memaklumkan dari semasa ke semasa berhubung insiden itu, dan kami juga buka ruang ini untuk mendapatkan segala info. Kami sedang lagi mengumpul berita-berita dan juga perkembangan terkini untuk disampaikan kepada penonton TV1 mengenai insiden yang terbaru MH17 ini. Pada awal tadi Ivan, MAS mengeluarkan kenyataan menerusi Twitter mengatakan bahawa pihaknya mengesahkan bahawa gagal menghubungi pesawat terbabit yang dijadualkan dalam perjalanan dari Amsterdam ke Kuala Lumpur sepatutnya mendarat kira-kira pukul 6.10 pagi hari ini, iaitu Jumaat 18 Julai. Terdahulu juga pesawat Malaysia Airlines MH17 sebelum itu dikatakan terhempas di Ukraine, tetapi selepas itu telah pun disahkan seperti yang disebutkan tadi oleh pihak berkuasa Ukraine bahawa pesawat yang membawa 295 penumpang termasuk anak kapal itu ditembak di timur negara itu. Ketika ini fokusnya pastinya tumpuan terarah kepada kenapa ia berlaku, dan ini perlu diingatkan juga Ivan kerana merupakan satu lagi insiden tragedi tamparan hebat bukan sahaja buat Malaysia Airlines secara khususnya, tetapi Malaysia secara amnya. Kita perlu ingat bahawa apa yang berlaku kira-kira 4 bulan lepas kepada satu lagi pesawat Malaysia Airlines Boeing 777 MH370 yang belum lagi kita ketahui nasibnya, kini pula mendapat berita tentang peristiwa ataupun tragedi MH17. Masih lagi kita menunggu kenyataan rasmi daripada pihak-pihak terbabit. Sebentar tadi juga Menteri Pertahanan Datuk Seri Syamudin Tun Hussein mengatakan bahawa pihak beliau masih lagi cuba mendapatkan maklumat rasmi tentang apa sebenarnya yang berlaku ketika pesawat MH17 terhempas. Dan sebelum itu juga Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak telah pun menghantar kenyataan menerusi Twitter juga melahirkan rasa terkejut dengan kejadian yang berlaku kepada pesawat Boeing 777 milik Malaysia Airlines itu. Ya, Datuk Seri Najib mengarahkan siasatan segera dilakukan terhadap kesahihan laporan itu. Sebenarnya kalau kita pergi kepada internet type saja MH17, pastinya perkembangan daripada agensi berita antarabangsa di Eropah maupun di mana sahaja yang memberikan perkembangan itu. Tapi kami masih lagi mengumpul dan masih lagi untuk mendapatkan pengesahan itu. Dan kalau kita boleh kenyataan Twitter oleh Perdana Menteri sebaik beliau menerima maklumat perkabaran tentang apa yang berlaku terhadap MH17. Perlu diingatkan juga Ivan, ini bukan masanya untuk menimbulkan sebarang spekulasi. Kita masih lagi menunggu kenyataan rasmi juga daripada Malaysia Airlines sendiri. Difahamkan juga Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak ke KLIA untuk mendapatkan ataupun memberikan maklumat lanjut tentang apa yang sedang berlaku. Tetapi sebelum itu ingin juga dikongsikan di sini bahawa sebuah pusat operasi telah dibuka dan akan beroperasi 24 jam di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA Sepang. Dan kami juga akan dapatkan wakil kita di KLIA yang sudah pun berada di sana di pusat operasi itu dari semasa ke semasa. Apapun seperti yang Hanim katakan tadi, insiden ini ataupun tragedi ini pastinya memberi kesan kepada kita, apatah lagi selepas 4 bulan tragedi MH370. Pastinya ia memberi kesan yang begitu besar bukan saja kepada MS, pada kita sebagai rakyat Malaysia. Juga sekarang ni kalau kita tengok di Reuters, antara yang boleh saya petik di sini, laporan agensi berita itu mengatakan bahawa Perkhidmatan Kecemasan Ukraine menyatakan sepihan sebuah pesawat telah pun ditemui di perkampungan Grabovo, timur Ukraine. Tapi belum dinyatakan secara rasminya sama ada sepihan pesawat itu adalah milik MAS ataupun yang kita katakan MH17 ini. Dan dilaporkan juga sekurang-kurangnya 100 mayat ditemui di kawasan berkenaan setakat ini. Kita masih lagi menunggukan pengesahannya. Dan Hadim, sekarang ni fokus kita terhadap apa sebenarnya yang berlaku. Krisis politik yang melanda Ukraine merupakan
krisis terbesar di Eropah pada abad ke-21 ini, dan ini juga mungkin sedikit sebanyak menyumbang kepada banyak lagi tentang apa yang diperkatakan tentang apa yang telah berlaku terhadap pesawat MH17. Sebelum itu juga dikongsikan di sini bahawa Malaysia Airlines sebentar tadi mengesahkan bahawa menerima laporan dari Pusat Kawalan Udara di Ukraine yang pesawat MH17 terputus hubungan pada kira-kira 2.15 pagi dari waypoint tamak sekitar 50 km dari sempadan Ukraine dan Rusia. Kita mendapatkan di talian ketika ini geostrategis dari UTM, Profesor Dr. Azmi Hassan, untuk membicarakan dengan lebih lanjut tentang sebenarnya krisis politik yang melanda di Ukraine juga telah mungkin memberi impak terhadap apa yang berlaku ketika ini. Hello, Prof. Prof bersama kami di talian, ya, Prof? Ya, Prof. Bagaimana? Kerana kita nak tumpukan beberapa fokus sebenarnya perbincangan kita. Satu, punca tragedi ini, sama ada betul dia terhempas ditembak oleh puak pemisah seperti yang dilaporkan oleh kerajaan Ukraine, dan siapakah yang bertanggungjawab, dan pastinya juga situasi ataupun konflik di Ukraine itu sendiri. Prof, sebelum itu saya rasa ini perlu kita ketengahkan bahawa memang kita belum tahu dengan lebih jelas sebenarnya sama ada ia ada kaitan dengan mana-mana pihak yang mungkin melepaskan tembakan tersebut ke udara yang menyebabkan MH17 terhempas, tetapi mengikut pengamatan Prof sendiri tentang krisis politik yang berlaku itu, mungkin juga ini telah memberi satu impak dan juga mengubah senario secara keseluruhannya terhadap apa yang berlaku kepada kedua-dua negara yang ketika ini yang menjadi mangsanya adalah pesawat milik Malaysia Airlines MH17. Prof. Ya, memang benar Ivan dan juga Hanim bahawa ianya keputusan ataupun berita yang belum dapat dipastikan lagi. Tapi kalau kita lihat apa yang sedang berlaku di Ukraine itu, memang besar kemungkinan walaupun masih spekulasi yang menjatuhkan MH17 itu adalah peluru pandu daripada permukaan ke udara. Cuma yang menjadi spekulasinya sekarang ni adalah peluru pandu itu berpunca sama ada daripada tentera kerajaan Ukraine ataupun tentera daripada pemberontak. Itu yang masih menjadi spekulasi. Dan seperti yang Hanim mengatakan tadi bahawa jika benar ianya ditembak jatuh oleh peluru berpandu daripada kedua-dua pihak ini, salah satunya ianya bakal mengubah apa yang sedang melanda masalah politik di Ukraine Timur itu sekarang, Hanim. Ini secara langsung memberi impak juga kepada Malaysia Airlines sendiri, Prof. Meskipun sedia umum bahawa mungkin ketika ini tidak boleh dipersalahkan pastinya kepada jari tidak boleh tertuding ke arah bukan sahaja Malaysia Airlines tapi juga Malaysia, tetapi mungkin apa yang berlaku ketika ini ramai pihak yang belum tahu perkara sebenar. Ini satu lagi spekulasi yang akan timbul selagi belum kita tahu kesahihannya, Prof. Pada pengamatan Prof sendiri, apa sebenarnya yang mungkin boleh kita rumuskan terhadap kejadian yang berlaku itu? Ya, memang benar bahawa kesalahan tidak boleh diletakkan kepada Malaysian Airlines kerana laluan kapal terbang itu adalah mengikut laluan biasa daripada Eropah ke Asia Tenggara. Dan kedudukan kapal terbang pada kali terakhir adalah 35,000 kaki daripada permukaan, satu keadaan yang biasa. Jadi kesalahan tidak boleh letakkan kepada Malaysia, tak ada kena-mengena di sini. Cuma kita MH17 berada pada keadaan yang malang pada ketika itu. Cuma kesalahannya adalah keadaan politik di Ukraine itu sendiri. Dan kalau kita lihat dalam masa seminggu lepas, pemberontak Ukraine telah memberi amaran kepada kerajaan Ukraine bahawa mereka akan menembak kapal terbang. Jadi sebab itu, walaupun masih spekulasi, tetapi arah menunjukkan bahawa ianya dilakukan oleh pihak pemberontak, Hanim. Ya, Prof. Sekurang-kurangnya kita dapatkan gambaran tentang konflik yang berlaku di Ukraine, dan menurut laporan Interfax juga berkata diberitahu kedudukan pesawat itu terhempas 50 km tidak jauh daripada ruang udara Rusia sebenarnya. Dan yang kita saksikan juga ketika ini visual yang kami dapatkan secara langsung dari TV di Rusia tentang perkembangan terkini pesawat MH17. Prof, mungkin boleh sambung dengan jawapan kepada persoalan Ivan tadi. Ya, memang benar bahawa kawasan terhempas itu dikatakan kawasan merah, itu ruang udara yang merah. Tapi ia tidak menghalang kapal terbang melaluinya dengan
ketinggian yang begitu tinggi 10 km. Cuma menarik bila Ivan menunjukkan 50 km daripada sempadan Rusia Ukraine. Ini menunjukkan bahawa kemungkinan besar bahawa peluru berpandu yang digunakan itu adalah peluru berpandu yang canggih. Dan jika benar ianya daripada pemberontak, ini membawa maksud bahawa besar kemungkinan Rusia yang membekalkan peluru berpandu itu. Sebab itu saya mengatakan Ivan bahawa apa yang berlaku terhadap MH17 ini boleh mengubah senario kemelut politik Ukraine yang mereka landa sekarang ini. Dan seperti Prof sebut tadi bahawa ruang udara itu tidak mempunyai sekatan, tidak mengenakan sekatan kepada mana-mana pihak untuk melaluinya. Cuma masanya adalah masa yang malang sekali untuk pesawat terbabit berada di kawasan tersebut pada ketika kejadian, kerana sebenarnya ia juga dilalui oleh pesawat-pesawat lain, Prof. Ya, memang benar. Itu adalah kawasan laluan biasa daripada Eropah ke Asia Tenggara. Cuma yang menjadi persoalannya sekarang adalah kenapa sama ada pihak pemberontak ataupun kerajaan Ukraine ingin menjatuhkan pesawat komersial. Kerana bila mereka menggunakan peluru pandu canggih, mereka juga mempunyai radar yang canggih. Dan daripada pengamatan radar itu, mereka boleh menentukan sama ada kapal terbang itu kapal terbang komersial ataupun kapal terbang katakan pengangkut tentera. Jadi ini bukan persoalan. Kerana sebelum ini pun dua kapal terbang kerajaan Ukraine telah terempas ditambah oleh pemberontak. Jadi sebab itu dikatakan spekulasi sekarang lebih menjerumus kepada tindakan kepada pihak pemberontak yang mereka melakukannya. Anim, kalau kita tengok tumpukan kepada visual yang kita paparkan sekarang ialah secara langsung berita oleh sebuah stesen TV Rusia 24 yang dipancarkan secara langsung di Rusia ketika ini, dan dapat kita saksikan sebentar tadi sebenarnya visual yang ditunjukkan itu dapat kita saksikan sebenarnya sepihan pesawat merek MAS. Kalau berpandukan kepada apa yang dapat Prof masih di talian? Prof, saya ingin menyambung terhadap apa yang Prof katakan tadi bahawa saya rasa ini suatu perkara yang perlu diberi tumpuan. Prof sendiri menyebut bahawa jika radar yang digunakan oleh negara tersebut pastinya yang canggih dan boleh mengesan bahawa sama ada itu adalah pesawat komersial ataupun sebaliknya. Tetapi adakah di sini, maksud saya akan menimbul satu spekulasi sama ada mereka mengetahui bahawa itu adalah pesawat milik Malaysia Airlines ataupun tidak. Jadi di sini akan timbul satu lagi persoalan yang mungkin persoalan-persoalan selanjutnya daripada apa yang berlaku, kerana satu lagi pesawat milik Boeing juga, modelnya juga 777, mungkin tiada kena-mengena sebenarnya dengan apa yang berlaku pada MH370, tapi kita tidak boleh lari daripada kesamaan ataupun similarity dalam bahasa Inggerisnya terhadap kedua-dua pesawat terbabit. Prof, apa yang mungkin boleh dikomen oleh Prof mengenai pesawat terbabit? Ya, Hanin, daripada pengamatan radar peluru pandu itu, besar kemungkinan mereka tidak mengetahui sama ada ianya adalah daripada MAS ataupun daripada syarikat penerbangan lain. Cuma mereka dapat membezakan sama ada ianya adalah pesawat komersial ataupun pesawat tentera. Jadi spekulasinya nak menolak bahawa mereka sengaja dikata mensasarkan kapal terbang Malaysia, itu kita boleh tolak ke tepi. Ataupun spekulasi mereka sengaja mensasarkan syarikat Boeing, besar kemungkinan kita boleh ketepikan itu. Tapi besar kemungkinan dikatakan bahawa sebelum ini Rusia mengatakan mereka tidak terlibat dalam konflik di Ukraine. Tapi dengan sebab itu saya mengatakan apa yang berlaku pada ketika ini boleh membabitkan Rusia itu sendiri. Dan sebab itu dikatakan ianya satu tragedi dan ianya boleh mengubah perjalanan konflik di Ukraine itu sendiri. Siapa yang perlu mengeluarkan kenyataan terlebih dahulu sebenarnya, Prof, dalam situasi ini? Kerana ketika ini sepatutnya Malaysia menunggu terlebih dahulu sebelum mengesahkan apa yang berlaku, kerana telah pun dimaklumkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak sendiri bahawa ketika ini Malaysia Airlines juga telah diarahkan untuk menyiasat terlebih dahulu tentang apa yang berlaku. Mungkinkah ketika ini perlu mendapatkan pengesahan lanjut
daripada kedua-dua pihak, Ukraine dan Rusia, sebelum kita sendiri dapat membuat satu kesimpulan terhadap apa yang berlaku sebentar tadi, Prof? Ya, Hanim. Oleh kerana kapal terbang MH17 ini dikatakan terhempas dalam kawasan ruang udara Ukraine, kerajaan Ukraine bertanggungjawab dalam hal ini mengeluarkan kenyataan rasmi. Tapi kita perlu berhati-hati kerana kerajaan Ukraine juga mempunyai agenda terhadap pemberontak. Sebab itu kalau kita lihat kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan itu, semuanya mereka ingin menyalahkan pihak pemberontak. Jadi menjawab soalan Hanim tadi, kerajaan Ukraine yang bertanggungjawab mengeluarkan semua kenyataan-kenyataan yang rasmi dan juga sahih dalam hal ini. Sebenarnya Prof, sudah pun dikeluarkan kenyataan itu, sudah pun dituduh bahawa puak pemberontak yang perlu bertanggungjawab. Tetapi kalau ikutkan apa yang Prof katakan tadi, seminggu lepas puak pemberontak sendiri memberi amaran pesawat yang melalui kawasan ruang udara itu akan ditembak, dan sekarang ni pihaknya menafikan. Kalau betul, kita menganggap bahawa itu dilakukan oleh puak pemberontak ini. Kalau betul mereka yang menembak pesawat itu, sepatutnya mereka sudah pun tampil dan mengaku bertanggungjawab terhadap tragedi tersebut. Prof. Tidak, Ivan. Siapa saja yang bertanggungjawab menembak pesawat komersial sudah pasti tidak akan mahu mengaku. Kerana ini adalah satu kesilapan besar. Kerana kalau pihak pemberontak yang menembak, mereka tidak akan mengaku kerana ianya akan membabitkan Rusia. Dan bila membabitkan Rusia, masyarakat antarabangsa akan menekan Rusia supaya tidak campur tangan. Sebab itu kerajaan Ukraine awal-awal lagi mereka mengatakan mereka tidak bertanggungjawab dan terus menuduh pemberontak. Kerana apa yang berlaku ini adalah kesilapan yang besar. Pada pendapat saya, pada hemat saya, mereka yang menembak itu mungkin mensasarkan kepada pesawat tentera, tapi rupa-rupanya tersilap. Sebab itu tidak ada sesiapa pihak yang bertanggungjawab akan mengaku mereka menembak pesawat komersial. Kita minta Prof untuk terus berada di talian kerana sekarang ni kita nak tumpukan kepada visual yang baru saja kami terima ini. Perkembangan ini pastinya terarah, satu dunia terarah kepada tragedi ini, dan juga di Amerika Syarikat, Presiden Barack Obama yang sedang menaiki pesawat Air Force One dari Washington juga mengikut rapat perkembangannya, dan kita ikuti sebenarnya temu bual antara wartawan Reuters dengan jurucakap White House Josh Earnest yang turut berada di dalam pesawat berkenaan. Kita ikuti perbualan antara wartawan dan juga jurucakap White House ini. Do you have any information on this passenger airplane that was shot down in Ukraine? I can tell you that we're aware of reports of a downed passenger jet near the Russia-Ukraine border. The president has been briefed on these reports. The president has directed his team to be in close touch with senior Ukrainian officials on this matter. But I'm not in a position at this point to confirm any of the details that are included in those reports. The president is asked to be updated over the course of the day. You don't have any idea, whether a plane was shot down or how it was shot down, anything like that? I'm not in a position to confirm. I know that there are a number of reports speculating about the possible cause, but I'm not in a position to confirm anything. Can you confirm that there's a plane down? I can confirm that we've seen those reports, but I'm not in a position to confirm any details at this point. Has the president or any of the staff been in touch with U.S. allies, including Russia, about these reports? Well, I can tell you that earlier this morning, the president did have a phone call with President Putin. The topic of that phone call was obviously to discuss the sanctions regime that the president and his team and European leaders announced yesterday. Kalau kita amati perbualan itu sebenarnya masih ketidaktentuan di situ. Belum dapat dipastikan sebenarnya. Persoalan yang dilontarkan oleh wartawan Reuters kepada jurucakap White House Josh Earnest sebentar tadi adalah sama ada beliau mempunyai sebarang maklumat terhadap pesawat MH17 ataupun 17 yang dikatakan ditembak
di Ukraine dan Josh Earnest memberi jawapan bahawa beliau bukan di dalam posisi untuk memberikan maklumat dengan lebih lanjut. Bagaimanapun Presiden Amerika Syarikat Barack Obama sudah pun memberikan maklumat ataupun memberi taklimat kepada pegawai-pegawainya berhubung apa yang berlaku terhadap pesawat Malaysia Airlines itu, dan beliau juga memaklumkan bahawa ketika ini pihak Amerika Syarikat juga sedang menunggu laporan lebih lanjut daripada pihak Rusia sebenarnya, dan sebentar tadi pada awal pagi Presiden Obama telah pun mengadakan perbualan telefon bersama dengan Presiden Vladimir Putin dari Rusia, tetapi memaklumkan bahawa topik perbincangan antara kedua-dua pihak adalah berkenaan dengan sekatan yang diadakan ataupun yang dikenakan terhadap negara berkenaan, tetapi bukan secara spesifik mengenai pesawat MH17. Kalau masih di talian ketika ini, Prof Azmi, Prof? Hello, Prof. Ya, Prof, jadi apa yang boleh peranan yang dimainkan oleh Rusia ketika ini? Perlukah Rusia tampil segera? Ya, sebelum itu kita tengok daripada jurucakap daripada White House itu, Hanim kata dan Ivan mereka berhati-hati sekali. Kerana tiap keputusan yang dibuat ini akan melibatkan satu lagi kuasa besar, Ivan dan Hanim, iaitu Rusia. Sebab itu semua pihak berhati-hati pada ketika ini. Kerana kita spekulasilah Ivan dan Hanim bahawa jika benar ianya ditembak oleh peluru berpandu daripada pihak pemberontak dan besar kemungkinan aset peluru berpandu itu dibekalkan oleh Rusia. Dan jika benar spekulasi ini, maka Rusia berada dalam keadaan yang tertekan. Di mana Amerika Syarikat dan juga negara-negara lain boleh menekan Rusia supaya tidak campur tangan dalam hal Ukraine lagi. Jadi ini adalah dikatakan satu senario geopolitik baru, dan yang menjadi mangsanya Ivan dan Hanim adalah kita Malaysia, kerana kapal terbang milik kita. Itu yang menjadi malangnya sekarang ni. Ya, Prof bercakap tentang peluru berpandu itu, dan mungkin kita boleh berikan sedikit maklumat di sini. Peluru berpandu yang dikatakan menembak pesawat MH17 itu boleh mencapai sasaran sehingga altitude 22,000 meter ataupun 72,000 kaki. Sedangkan ketika itu pesawat itu melalui kawasan tragedi itu di altitude 10,000 sahaja. Ya, memang benar, Ivan. Kapal terbang yang ditembak sebelum ini, dua kapal terbang Ukraine yang ditembak ini, semua berada dalam 3-4 km daripada permukaan. Tapi MH17 ini adalah 10,000 km. Sebab itu dikatakan bahawa spekulasi sekarang terarah kepada alat peralatan yang dibekalkan oleh pihak Rusia. Dan yang menjadi muskil sekalinya ianya adalah pendekatan dengan sempadan Ukraine-Rusia. Dan ada kemungkinan, kita berspekulasi sekali lagi bahawa besar kemungkinan ianya tembakan arah itu daripada sebelah sempadan Rusia. Dan ini jika benar spekulasi ini, maka Rusia mempunyai tanggungjawab untuk memberitahu keadaan sebenarnya, apa yang berlaku sebenarnya. Baik, ini juga perlu seperti yang Prof kata sebentar tadi, kita masih lagi menunggu sebenarnya pengesahan lanjut ataupun secara rasminya daripada pihak yang sepatutnya tampil memberi penjelasan lanjut ataupun memaklumkan tentang sebenarnya apa yang berlaku. Tetapi di sini juga ingin dinasihatkan bahawa bukannya masa untuk kita, kalau dalam Twitternya bahasanya adalah untuk retweet gambar-gambar yang belum kita pastikan kesahihannya. Ketika ini banyak sekali gambar yang saya rasa sedia maklum juga bahawa ia telah disuperimpose. Jadi perlu berhati-hati ketika ini dengan apa sahaja maklumat yang dikeluarkan. Perlu menunggu dahulu maklumat rasmi daripada pihak-pihak yang sepatutnya untuk mengeluarkan kenyataan berhubung pesawat MH17 sebelum dikongsikan bersama dengan sesiapa sahaja. Ya, betul kata Hanim, tapi sekurang-kurangnya kita ada hala tuju. MH17 terhadap tragedi yang menimpanya, kita ada arah tuju di sini bahawa pesawat itu bukan terhempas dengan sendirinya, tapi disebabkan ditembak oleh pihak yang belum dapat kita pastikan. Seperti yang ada beberapa pihak yang kita kaitkan ketika ini. Pihak kerajaan Ukraine menuduh puak pemberontak yang perlu tampil bertanggungjawab, tapi puak pemberontak telah pun menafikan sekeras-kerasnya bahawa itu bukan
disebabkan oleh tentera mereka. Dan Perdana Menteri Republik Rakyat Donetsk juga yang belum disahkan, Alexander Borodai, menuduh tentera udara Ukraine menembak jatuh pesawat MH17. Beliau berkata demikian menerusi temu bual oleh stesen televisyen milik Rusia, dan sebenarnya ada rakaman temu bual berkenaan. Mungkin sebentar lagi boleh kita pendengarkan rakaman temu bual tersebut. Sebelum itu, Prof. Ya. Baik, Prof. Di sini juga ketika ini mungkin di tengah-tengah kemelut apa yang berlaku juga, saya ingin sentuh sedikit tentang seperti yang umum ketahui ketika ini di dunia memberi tumpuan kepada apa yang berlaku di Gaza, Ivan. Tetapi tiba-tiba ketika ini dunia dikejutkan dengan satu lagi tragedi. Dalam masa tempoh beberapa bulan yang lepas ini, industri penerbangan dunia sebenarnya banyak dikejutkan dengan pelbagai tragedi membabitkan penerbangan. Pesawat Malaysia Airlines juga tidak terkecuali. Ini merupakan insiden yang kedua. Apa yang perlu kita berikan maklumat dengan lebih lanjut dulu sebelum kita mendapatkan maklumat rasmi itu, apa yang perlu diketahui terlebih dahulu oleh masyarakat Malaysia ketika ini pada ketika kita menunggu laporan ini? Ya, tragedi yang menimpa MH17 ini bukan kesalahan dari pihak penerbangan Malaysia Airlines System. Kerana ini adalah kerana malangnya tidak berbau kita berada dalam kawasan konflik itu. Apa yang saya bimbangkan sekarang adalah seperti Hanim sebutkan tadi, adalah bila Hanim sebutkan Gaza tadi yang diserang oleh Israel, pesan kemungkinan tragedi baru ini akan melupakan sekejap apa yang berlaku di Gaza. Itu yang saya bimbangkan. Dan yang paling saya khawatiri juga adalah fokusnya mungkin tidak memberi tumpuan kepada MH17 dan mereka yang terkorban. Fokusnya akan memberi lebih kepada geopolitik di Ukraine. Tadi itu dikatakan bahawa masing-masing terdapat agenda. Seperti Hanim mengatakan tadi, daripada kerajaan wilayah timur Ukraine, Donetsk mengatakan kerajaan Ukraine Kiev yang bertanggungjawab, dan Kiev pula mengatakan Donetsk yang bertanggungjawab. Ini dikatakan tuduh-menuduh antara satu sama lain, sedangkan berita sahihnya mereka tidak hiraukan siapa yang bertanggungjawab dalam hal ini. Hanim dan Ivan. Sebelum kita pergi kepada penjelasan Prof yang seterusnya, yang Hanim katakan tadi, Perdana Menteri Republik Rakyat Donetsk yang telah pun yang belum disahkan sebenarnya, Alexander Borodai, juga menuduh tentera udara Ukraine yang menembak jatuh pesawat Malaysia Airlines MH17 ini. Beliau berkata menerusi temu bual oleh stesen TV milik Rusia, dan apa kata kita ikuti dahulu antara petikan temu bual itu sebelum kita pergi kepada soalan seterusnya. Ya, kalau penerbit sudah bersedia, kita ikuti temu bual antara yang dirakamkan oleh stesen TV milik Rusia ini antara Perdana Menteri Republik Rakyat Donetsk. Belum lagi, tapi kalau boleh saya petik di sini, Hanim, ya. Katanya, Prof, ini bukan kali pertama Ukraine menembak jatuh pesawat penumpang ataupun pesawat komersial. Betulkah itu, Prof? Maksudnya kejadian seperti ini seumpamanya pernah berlaku? Kalau kita lihat, bukan kerajaan Ukraine yang bertanggungjawab, tapi kerajaan Rusia tahun 1980-an. Apabila penerbangan Korean Airlines ditembak jatuh oleh jet pejuang Sukhoi Rusia, bukan Ukraine. Dan dalam hal ini juga, Ivan, bahawa tetapi Korean Airlines itu tersasar keluar daripada perjalanan yang sepatutnya dan memasuki rombongan Rusia. Jadi kalau mengatakan bahawa kerajaan Ukraine yang bertanggungjawab, tidak. Yang dulunya kerajaan Rusia yang bertanggungjawab, Ivan. Bolehkah Prof kita simpulkan bahawa ini satu daripada usaha provokasi pihak tertentu? Kalau nak dikatakan provokasi, sesiapa saja yang bertanggungjawab menembak pesawat awam, ianya tidak memberi dikatakan manfaat kepada yang mereka yang menembak.
Sebab tu kalau kita lihat berlaku sekarang tuduh-menuduk di antara kerajaan Ukraine dengan juga Rusia dengan juga kerajaan Ukraine Timur. Sebab siapa saja yang bertanggungjawab menjatuhkan MH17 ini akan dikatakan akan diberi tekanan oleh kuasa-kuasa besar lain, oleh masyarakat antarabangsa supaya mencari penyelesaian. Sebab itu sehingga sekarang tidak akan ada sesiapa pihak pun yang akan dikatakan bertanggungjawab dalam hal ini. Dan kalau nak dikatakan provokasi itu, memang ada unsur-unsur dikatakan provokasi untuk menyalahkan pihak yang lain. Ini sebenarnya kita, walaupun pada ketika kita menyebut tentang apa yang berlaku antara konflik Ukraine dan Rusia, impak sebenarnya pastinya terarah kepada ahli keluarga 295 penumpang termasuk anak kapal tersebut. Tetapi kita belum lagi mengetahui selanjutnya sama ada mereka menerima perkabaran lanjut tentang apa yang berlaku pada ahli keluarga mereka. Itu yang mungkin akan dikongsikan nanti sebaik kami menerima maklumat terkini. Tetapi ingin juga dikongsikan di sini bahawa laporan agensi berita Reuters baru sahaja memetik sumber perkhidmatan kecemasan Ukraine yang menyatakan bahawa serpihan sebuah pesawat ditemui di perkampungan Grabovo, timur Ukraine. Dilaporkan juga sekurang-kurangnya 100 mayat ditemui di kawasan berkenaan setakat ini dan menurut perkhidmatan kecemasan, serpihan pesawat berkenaan berselerakan dalam lingkungan keluasan berdiameter 15 kilometer. Dan pastinya tragedi ini mendapat perhatian seluruh dunia termasuk Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB yang menyifatkan tragedi yang menimpa pesawat MH17 ini satu tragedi yang begitu tragik dan badan dunia itu turut berkongsi kesedihan dengan keluarga mangsa ini. Kita dengarkan jurucakap Setiausaha Agong PBB. We've seen the reports that a Malaysian Airlines passenger plane has crashed near the border between Ukraine and the Russian Federation. We have no further information at the moment. This is a tragic development and our thoughts are with the passengers, the crew and their families. PBB juga memaklumkan bahawa masih lagi tidak mempunyai maklumat yang lanjut, namun memberikan perhatian yang cukup serius terhadap perkembangan tragik ini dan berkongsi kesedihan dengan keluarga mangsa. Dan seperti kata Hanim tadi, kami masih lagi mengumpul maklumat dan kita harapkan pihak MAS juga mungkin akan keluarkan senarai penumpang dan juga kru yang berjumlah 295 orang semuanya di atas kapal MH17 itu. Yes. Profesor Dr. Azmi Hassan masih lagi bersama dengan kami di talian. Sebentar tadi juga Prof telah memberikan penjelasan sedikit sebanyak tentang konflik Ukraine dan mungkin kesannya terhadap apa yang berlaku, impak secara langsung terhadap apa yang berlaku pada MH17. Sebab apa dia boleh berlaku kepada mana-mana pesawat, bukan saja milik MAS tetapi mana-mana pesawat kerana itu adalah laluan pesawat komersial. Setiap hari yang dilalui di kawasan itu. Nyata ini bukan satu kesilapan di pihak Malaysia Airlines sendiri, tetapi memandangkan terhadap apa yang berlaku pada MH370, Prof, ini adalah satu impak sebenarnya kepada Malaysia Airlines itu sendiri. Mahu ataupun tidak mahu, sama ada kita mengaitkannya dengan apa yang berlaku kali ini juga, ia tidak boleh lari daripada apa yang kita ada pihak yang mungkin akan kaitkan dengan kejadian 4 bulan yang lepas. Prof. Ya, memang benar Hanim bahawa ianya akan memberi impak yang besar kepada sistem penerbangan Malaysia, bukan saja kepada Malaysia Airlines tapi juga kepada Malaysia keseluruhannya. Tapi kalau kita nak kaitkan dengan tragedi MH370 dengan MH17 ini adalah satu senario yang berbeza. Dan apa yang kita tahu sekarang, MH17 ini adalah angkara disebabkan oleh pihak ketiga, iaitu sama ada mereka yang bertelingkah di kemelut Ukraine. Jadi kita kena hadapi, ini adalah masalah dan rakyat Malaysia dan juga Malaysia terpaksa hadapi tragedi MH17 dan saya pasti apa yang menimpa MH370 masyarakat antarabangsa bersama-sama dengan Malaysia.
Dan saya pasti juga apa yang menimpa MH17 ini, masyarakat antarabangsa juga akan bersama-sama dengan Malaysia. Kerana kedua-dua tragedi itu bukan kesalahan disebabkan oleh kita. Ya, Prof. Kami dimaklumkan juga Wisma Putra kini bekerja rapat dengan kerajaan Ukraine maupun Rusia untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai tragedi MH17 ini. Saya nak tanya kepada Prof, bagaimana hubungan Malaysia dengan kedua-dua negara ini, Prof? Ya, kita mempunyai hubungan diplomatik dengan sama ada Ukraine ataupun dengan Moskow, tidak ada masalahnya. Jadi untuk mendapatkan pengesahan yang sahih daripada kedua-dua ibu kota ini tidak mempunyai masalah yang besar. Cuma masalahnya, Ivan, adalah kita lihat dalam 2-3 jam sebelum ini sama ada kenyataan yang keluar daripada kerajaan Ukraine di Kiev ataupun kerajaan Rusia di Moskow, mereka ingin cuba menyalahkan pihak yang lain. Jadi itu yang menjadi masalah besar sekarang. Kenyataan yang sahih, walaupun daripada kerajaan Kiev ataupun Moskow, sukar untuk diperolehi pada ketika ini, Ivan. Masing-masing mahu menyelamatkan diri. Ini satu tragedi yang cukup serius. Kalau mana-mana pihak yang mengaku bertanggungjawab, pastinya akan satu dunia memberikan perhatian yang cukup serius. Ivan, syarikat pengeluar pesawat Boeing juga telah menyatakan bahawa bersedia memberi apa jua bantuan yang diminta oleh pihak berkuasa berhubung dengan MH17. Dalam satu kenyataan yang dikeluarkan dari Seattle, Boeing turut melahirkan duka cita di atas kejadian yang tidak diduga itu, terutama kepada keluarga yang berada di dalam pesawat berkenaan. Pastinya ini juga akan menimbulkan lagi banyak pertanyaan kerana Boeing dilihat kurang menampilkan diri apabila tragedi MH370 melanda, tidak memberi kenyataan yang mungkin dikatakan cukup untuk khususnya persoalan-persoalan yang telah dikemukakan oleh pelbagai pihak. Boeing kurang tampil pada ketika itu. Prof, dalam kes ini, bagaimana agaknya boleh sebenarnya Boeing memainkan peranan lebih besar, dan pastinya Boeing juga tidak akan terkecuali daripada menerima lebih banyak persoalan tentang apa yang berlaku pada MH370 kerana dikaitkan lebih banyak sebenarnya dengan apa yang berlaku pada ketika itu dengan syarikat pengeluar pesawat itu sendiri, Prof. Ya, benar. Kalau kita lihat daripada kes MH370, Boeing tidak tampil ke hadapan. Tapi saya pasti bahawa di sebalik tabir mereka memainkan peranan untuk menyelesaikan masalah MH370. Dan kita beralih kepada MH17 pula, Boeing dalam hal ini dikatakan seperti kita juga tak ada kena-mengena dalam hal ini. Ini adalah hal geopolitik, hal peperangan di antara Kiev, Moskow dan juga Ukraine Timur dalam hal ini. Tapi satu perkara yang pastinya adalah Hanim dan Ivan adalah, jikalau benar peluru berpandu daripada permukaan ke udara yang digunakan untuk menjatuhkan MH17, saya pasti ianya dapat ditentukan daripada mana puncanya peluru pandu. Kerana saya pasti negara-negara sekeliling Ukraine akan memerhati radar apa yang berlaku di Ukraine, kerana kawasan itu kawasan konflik. Dan jika betul peluru pandu dilepaskan, saya pasti sama ada radar ataupun satelit sudah pasti dapat menyasarkan daripada mana puncanya peluru pandu tersebut. Baik, sebelum itu Prof, saya ingin memaklumkan di sini bagi yang baru saja mengikuti laporan kami, pihak berkuasa Ukraine mengesahkan pesawat Malaysia Airlines Boeing 777 MH17 yang membawa 295 penumpang termasuk anak kapal ditembak di timur negara itu. Dan laporan beberapa media juga telah menyebut bahawa penasihat kepada Menteri Dalam Negeri Ukraine Anton Gerashenko berkata bahawa pesawat berkenaan terbang pada altitude 10,000 meter ataupun 33,000 kaki. Beliau juga mendakwa pesawat itu ditembak oleh peluru berpandu daripada pelancar Buk yang boleh mencapai sasaran sehingga ke altitude 22,000 meter ataupun 72,000 kaki. Bagaimanapun, nasib semua penumpang ketika ini secara rasminya masih belum kita ketahui. Presiden Ukraine Petro Poroshenko menafikan pasukan tentera negaranya menembak
sebarang sasaran di udara, dan Perdana Menteri Republik Rakyat Donetsk yang belum disahkan, Alexander Borodai, menuduh tentera udara Ukraine menembak jatuh pesawat Malaysia Airlines itu. Beliau berkata demikian dalam satu temu bual oleh stesen televisyen milik Rusia. Dan Poroshenko juga, Presiden Ukraine Petro Poroshenko berkata bahawa nahas pesawat MH17 di ruang udara negara itu sebagai perbuatan pengganas. Poroshenko berkata beliau sudah bercakap dengan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte dan Ukraine sudah menyampaikan ucapan takziahnya kepada Belanda. Beliau juga menggesa siasatan antarabangsa segera dilakukan. Baik, sekali lagi kami ulangi laporan ini yang menyatakan bahawa Perdana Menteri Republik Rakyat Donetsk yang belum disahkan, Alexander Borodai, menuduh tentera udara Ukraine menembak jatuh pesawat Malaysia Airlines MH17. Beliau berkata demikian dalam satu temu bual oleh stesen televisyen milik Rusia, dan ini petikan rakaman temu bual berkenaan. Судя по всему, действительно пассажирский лайнер действительно сбит. Сбит украинский ВВС. Я думаю, что это, честно говоря, целенаправленная провокация. Ну, в принципе, в Украине уже не впервые, как вы знаете, сбивать пассажирские самолеты. Prof Azmi masih berada di talian bersama kami. Prof, apa yang boleh kita lakukan ketika ini, Prof? Hello? Perkara yang boleh kita lakukan, ya Ivan. Untuk peringkat ini, untuk fasa ini. Untuk peringkat ini adalah kita kena menunggu pengesahan dulu. Dan selepas pengesahan dapat dinyatakan betul ianya dijatuhkan oleh peluru pandu, maka Kiev, Kuala Lumpur dan juga Amsterdam dan juga Moskow pada hal ini perlu bekerjasama dalam hal ini mencari punca peluru pandu ini. Kita kena tahu daripada mana datangnya peluru pandu itu disasarkan. Itu yang paling penting sekarang. Dan pada ketika ini, bagi rakyat Malaysia yang sedang mengikuti berita ini, terlampau banyak spekulasi daripada berita-berita media sosial yang keluar. Betul. Kita kena tapis berita-berita itu sama ada yang benar ataupun yang tidak benar. Itu yang boleh dilakukan oleh rakyat Malaysia pada ketika ini. Dan wujud situasi tuduh-menuduh sekarang ni antara beberapa pihak, Rusia, Ukraine dan juga puak pemberontak itu. Kalau ketiga-tiga pihak ini enggan tampil untuk mengaku bertanggungjawab, jadi siapa yang berhak sebenarnya, Prof, untuk memberikan maklumat dan juga siasatan terhadap apa yang berlaku? Ya, memang benar Ivan dan Hanim bahawa apa yang keluar daripada Kiev banyak menuduh ke arah Ukraine Timur, dan apa yang keluar dari Moskow mereka menuduh kerajaan di Kiev pula. Jadi dalam hal ini pihak berkuasa yang dikatakan yang betul-betul tidak menyebelahi mana-mana pihak perlu mengambil tempat di sini. Dan dalam hal ini kalau pihak penerbangan, syarikat penerbangan ataupun pertubuhan penerbangan ICAO pun sukar mengambil peranan kerana ia melibatkan geopolitik dan ketenteraan. Dan yang paling sesuai pada ketika ini adalah kenyataan daripada pihak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu kerana ia pertubuhan yang mewakili seluruh dunia. Jadi dalam hal ini sesuatu yang agak sukar untuk menentukan siapa yang bertanggungjawab. Tapi seperti yang saya katakan sebelum ini, jika benar peluru berpandu yang menjatuhkan MH17, besar kemungkinan daripada mana puncanya peluru pandu itu dilancarkan dapat ditentukan. Dan kalau ini dapat ditentukan, maka kita dapat tentukan siapa yang sebenarnya bertanggungjawab dalam hal ini. Baik, Prof.
disebutkan tadi juga ini bukan kali pertama, kalau saya nak dapatkan kepastian daripada Prof, ini bukan kali pertama puak pemberontak di Ukraine itu menembak pesawat awam katanya. Kalau Prof ada maklumat? Tidak. Kalau dikatakan bukan kali pertama menembak pesawat awam, memang bukan ini adalah kali pertama. Kerana pemberontak sebelum ni pernah menembak 2 pesawat baru 2 minggu lepas. Yang pertama adalah pesawat logistik ketenteraan tentera udara Ukraine, bukan pesawat awam. Yang kedua adalah jet pejuang tentera udara Ukraine dan juga bukan pesawat awam. Kalau dia dikaitkan dengan konflik di Ukraine, ini adalah kali pertama pesawat awam menjadi sasaran, Ivan. Prof? Ya, Hanin. Prof, dalam kes ini, apabila black box ataupun kotak hitam pesawat itu ditemui nanti, secepat mungkin pastinya ia perlu dianalisa untuk mengetahui ataupun mendengar apa saja yang berlaku pada ketika itu. Dalam kes ini mungkin berbeza dengan kejadian seperti yang kita sudah ketahui bahawa ia berbeza sekali dengan apa yang berlaku pada MH370. Siapa yang sepatutnya mendapatkan maklumat daripada black box itu terlebih dahulu? Ya, dalam hal ini saya dengar berita daripada agensi luar negara bahawa kotak hitam telah ditemui. Ya. Dan kalau dia ditemui, maka kita akan ketahui apa yang sebenarnya berlaku dalam saat-saat terakhirnya. Kalau Hanim bertanyakan siapa yang paling bertanggungjawab dalam hal ini, sebenarnya kotak hitam itu adalah milik syarikat penerbangan. Dalam hal ini milik Malaysia. Tapi kita tidak mempunyai kemampuan untuk membaca apa yang ada dalam kotak hitam itu. Dan dalam hal ini, pihak yang paling terdekat yang mempunyai pengalaman adalah daripada pihak Amerika Syarikat, iaitu NTSB, Jabatan Penyiasatan Penerbangan Amerika Syarikat. Mereka mempunyai kepakaran untuk membaca data-data dalam kotak hitam itu, Hanin. Tapi pastinya pihak Malaysia Airlines, pihak Malaysia sendiri juga perlu terlibat apabila kotak hitam itu dianalisa, Prof? Ya, memang benar. Kerana tanggungjawab tuan punya kotak hitam itu adalah Malaysia. Dan ini bergantung kepada Malaysia kepada siapa yang kita nak berikan kepada pihak mana untuk membuat analisanya. Dan sudah pasti Malaysia juga akan terlibat turut sama dalam menganalisa data-data dalam kotak hitam itu, Hanin. Jadi kita boleh rumuskan di sini sekarang ni sebenarnya beberapa jam selepas tragedi MH17 ini kita telah pun masuk ke fasa siasatan sebenarnya, Prof. Ya, tumpuan siasatan pastinya kepada punca dan siapa yang bertanggungjawab sekarang. Ya, memang benar bahawa siasatannya adalah bagaimana kapal terbang itu terhempas, adakah disebabkan oleh perbuatan khianat ataupun perbuatan yang tidak sengaja, dan kalau betul ianya berpunca daripada peluru pandu, kita nak tahu dari mana peluru pandu itu dilancarkan. Dan kalau kita tahu daripada mana peluru pandu itu dilancarkan, kita boleh tentukan sama ada yang bertanggungjawabnya adalah sama ada Ukraine itu sendiri, Kiev, ataupun pihak pemberontak ataupun pihak Rusia. Ini adalah 3 sasaran utama kepada pihak yang bertanggungjawab dalam hal ini, Ivan. Pada pengamatan Prof, mungkin ini satu spekulasi tapi meluaskan perbincangan kita. Daripada ketiga-tiga pihak ini, pihak manakah yang mungkin menyasarkan kepada tembakan kepada pesawat MH17 ini? Kalau kita lihatkan apa yang berlaku minggu lepas, Ivan dan Hanim, bahawa pihak pemberontak telah mengeluarkan amaran kepada kerajaan Ukraine bahawa mereka akan menembak semua pesawat yang terbang di ruang udara Ukraine Timur. Dan semua pesawat di maksud semua pesawat ini termasuk pesawat komersial Tidak, mereka tujukan amaran ini kepada kerajaan Ukraine itu sendiri. Jadi bila saya katakan semua pesawat adalah pesawat daripada kerajaan Ukraine. Sebab itu dikatakan menggunakan andaian itu sahaja, maka besar kemungkinan bahawa peluru pandu itu berpunca daripada pihak pemberontak di Ukraine Timur.
Baik, laporan dari Washington menyebut bahawa Prof, pihak berkuasa keselamatan penerbangan di Amerika Syarikat dan juga Eropah telah pun memberi amaran kepada juruterbang pada bulan April mengenai kemungkinan risiko yang dihadapi jika menerbangkan pesawat di ruang udara Ukraine. Tetapi Malaysia Airlines, pesawat Malaysia Airlines MH17 telah pun mungkin tidak menerima amaran sama ataupun sebaliknya. Di sini kalau kita ikutkan dari laporan Reuters dari Washington ini menyebut bahawa pihak pentadbiran penerbangan Persekutuan Amerika Syarikat pada 23 April sebenarnya telah pun mengeluarkan notis khas mengenai risiko jika pesawat terbang di ruang udara Ukraine dan telah pun dinasihatkan oleh pesawat-pesawat dari Amerika Syarikat dan juga Eropah untuk tidak melakukan penerbangan khususnya di ruang udara bandar Crimea tanpa persetujuan daripada kerajaan Amerika Syarikat. Komen Prof di sini. Ya, memang benar Hanim bahawa amaran telah dikeluarkan. Tetapi amaran ini adalah amaran dikatakan amaran yang lazim di kawasan konflik. Bila berlaku konflik, maka amaran akan dikeluarkan supaya syarikat penerbangan mengambil langkah-langkah berhati-hati. Dan amaran ini dikatakan spesifiknya kawasan ruang udara Crimea. Tapi apa yang berlaku ini adalah jauh daripada utara Crimea, bukan dalam kawasan Crimea yang sebenarnya, dan dikatakan ini adalah kawasan red zone. Jadi ini amaran biasa, amaran lazim. Tapi sebenarnya dalam penerbangan 35,000 kaki di ruang udara, sebenarnya kalau kita lalu di kawasan konflik pun di Iraq ke di Afghanistan ataupun di Syria, sepatutnya ianya adalah tempat yang selamat, ketinggian yang selamat, tak patutnya berlaku. Jadi apa yang berlaku ini dikatakan satu anomali, satu dikatakan tidak sepatutnya berlaku. Jadi ini bukan bermaksud bahawa syarikat penerbangan Malaysia tidak mematuhi amaran. Mereka telah mematuhinya dengan terbang yang tinggi. Jadi ini saya tidak melihat satu yang masalah ataupun kesalahan kepada syarikat penerbangan Malaysia. Bermakna amaran biasa itu turut dikeluarkan kepada semua syarikat penerbangan, bukan sahaja kepada juruterbang di Amerika Syarikat dan Eropah, Prof? Ya, memang benar. Amaran ini amaran yang biasa dan lazim dikeluarkan untuk kawasan-kawasan yang konflik. Jadi ini bukan sesuatu yang dikatakan syarikat penerbangan Malaysia telah melanggari arahan ataupun amaran yang dikeluarkan. Tapi dalam situasi ini, memandangkan krisis yang berlaku di situ, mungkinkah tidakkah sepatutnya ia diambil lebih berat perkara itu, amaran yang diberikan itu berbanding dengan amaran-amaran biasa yang diberikan mungkin di kawasan-kawasan yang tidak konfliknya tidak sebesar berisiko, apa yang berlaku di Ukraine? Ya, memang benar, kerana apabila kita nak mengubah laluan itu, ianya mengambil banyak faktor. Faktor yang paling yang ketara adalah faktor ekonomi, kerana terpaksa terbang melalui laluan yang lebih jauh. Tapi dalam hal ini, kita tahu bahawa daripada Amsterdam ke Kuala Lumpur, bila sampai ke ruang udara Ukraine, itu dah cruising punya phase, pasal penerbangan biasa 35,000 kaki. Sepatutnya ia tidak menimbulkan. Sebab itu dikatakan bahawa peralatan peluru pandu yang digunakan ini adalah yang canggih, yang pemberontak tidak memiliki. Kalau pemberontak yang bertanggungjawab, mesti ada pihak yang memberikan kepada pemberontak. Dan perkara ini sepatutnya tak berlaku. Jadi ini sebab itu dikatakan Rusia berada dalam tekanan yang begitu tinggi sekali. Kerana di kawasan itu, hanya Rusia yang mempunyai kemampuan peluru berpandu yang sedemikian rupa. Dan kalau kita ketepikan dahulu agenda Ukraine maupun Rusia, suspek paling utama kita, suspek paling utama puak pemberontak. Kita nak tahu juga latar belakang puak pemberontak di Ukraine ini. Sama ada Prof katakan tadi Rusia dah sah memiliki kekuatan peluru berpandu. Bagaimana dengan puak pemberontak ini? Adakah mereka memiliki kekuatan ketenteraan yang sama? Tidak, puak pemberontak ini yang paling canggih yang mereka mempunyai peluru pandu adalah yang digunakan di atas bahu, itu shoulder man pad mereka panggil. Yang paling tinggi sasarannya 2 km, paling tinggi 3 km saja. Jadi kecanggihan
peralatan peluru berpandu pihak pemberontak adalah begitu rendah sekali. Yang memiliki peluru berpandu aset yang canggih adalah Rusia dalam hal ini. Dan kita tahu bahawa Rusia banyak membantu pihak pemberontak di Ukraine Timur kerana mereka mempunyai kepentingan di Ukraine Timur sehingga mereka dikatakan annex kawasan wilayah Crimea tersebut. Jadi dalam hal ini sebab itu ramai yang menuding jari kepada Moskow yang bertanggungjawab dalam perkara ini. Kita berhenti seketika perbincangan bersama Prof. Kita minta Prof terus bersama kita di talian. Sementara itu kita nak ke hotel sama-sama KLIA bersama dengan wartawan kami Dian Maknoh di sana untuk mengikuti perkembangan di sana. Dian? Hello. Ya, Dian. Ya. Bilik gerakan sudah pun dibuka ya di hotel sama-sama KLIA. Bagaimana situasi di sana? Di sini telah dibuka sejak pukul 2 pagi tadi dan kami pihak media telah berada di sini sejurus perkabaran mengenai insiden ini dikabarkan tadi. Dan setakat ini dijangka Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak yang akan tiba di hotel sama-sama ini bagi sidang media yang akan berlangsung pada bila-bila masa dari sekarang. Dian, adakah mungkin ahli keluarga yang sudah tiba di sana untuk mendapatkan perkabaran dengan lebih dekat daripada pihak Malaysia Airlines? Ya. Dikatakan sejak berita itu dikabarkan di televisi tadi, pihak keluarga telah berada. Ada yang telah berada di Anjung, KLIA setakat ini. Dan mereka telah tiba bagi mendapatkan perkabaran sebenar mengenai berita yang mereka dengar tadi. Dian, kalau Dian ada maklumat, dalam 295 termasuk penumpang dan juga anak kapal yang berada di atas pesawat MH17 ini, mungkin sudah ada senarai yang dikeluarkan oleh MAS berapa jumlah rakyat Malaysia yang terlibat. Mungkin ada tak maklumat dari segi itu sudah pun diedarkan kepada pihak media atau maklumat lain yang dapat Dian kongsikan setakat ini? Setakat ini tiada apa-apa lagi maklumat yang dikongsikan oleh pihak Malaysia Airlines sendiri, dan kami sendiri masih lagi menantikan sebarang maklumat mengenai senarai penumpang-penumpang dan juga anak kapal yang berada di dalam pesawat tersebut. Jadi kita akan nantikan sidang media yang akan diadakan sendiri oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Kira-kira pukul berapa tu, Dian? Dijangkakan dalam pukul 4 ini dan mungkin ianya akan berlaku pada bila-bila masa saja dari sekarang. Ya. Jadi kita minta Dian kalau ada apa-apa maklumat terus berhubung bersama kami kerana sekarang ni kami masih lagi mengumpul maklumat-maklumat tersebut untuk disampaikan terus kepada penonton TV1 yang mengikuti rapat perkembangan tragedi MH17 ini. Buat seketika, baik. Dian. Ya, okey. Baik. Kita akan kongsikan nanti. Terima kasih, Dian. Baik, laporan juga diterima bahawa United Kingdom telah pun membuat permintaan untuk mesyuarat Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mengadakan mesyuarat tergempar mengenai pesawat Malaysia Airlines MH17. Itu laporan awal yang diterima. Kami masih lagi menunggu seperti yang disebutkan oleh rakan setugas tadi di hotel sama-sama ketibaan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak untuk memberikan perkembangan terbaharu, mungkin juga senarai lanjut seperti yang dimaklumkan Ivan itu mengenai jumlah rakyat Malaysia dan juga warga negara lain yang terlibat ataupun yang berada dalam pesawat MH17 yang sepatutnya dijadualkan tiba di KLIA pada jam 6.10 pagi ini. Jadi kita nantikan sidang media itu, mungkin ada maklumat terbaru ataupun sebarang pengesahan rasmi oleh pastinya Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak sendiri. Kerana sebelum ini Wisma Putra telah pun memaklumkan bahawa pihaknya telah pun bekerjasama rapat dengan kerajaan Ukraine dan juga Rusia untuk mendapatkan maklumat, kerana apa yang didapati ketika ini maklumatnya hanyalah sedikit dan masih lagi menunggu pengesahannya. Baik, ini perkembangan terbaru yang mungkin kita boleh kongsikan ketika ini. Ya, Presiden Amerika Syarikat Barack Obama juga telah pun menyentuh berhubung insiden ini dalam ucapannya di Port of Wilmington di Amerika Syarikat. Kita dengarkan apa yang diperkatakan oleh Barack Obama.
everybody. Everybody, please have a seat. Please have a seat. It is wonderful to be back in Delaware. Before I begin, obviously the world is watching reports of a downed passenger jet near the Russia-Ukraine border. And it looks like it may be a terrible tragedy. Right now, we're working to determine whether there were American citizens on board. That is our first priority. And I've directed my national security team to stay in close contact with the Ukrainian government. The United States will offer any assistance we can to help determine what happened and why. And as a country, our thoughts and prayers are with all the families of the passengers, wherever they call home. I want to thank Jeremy for that introduction. Give Jeremy a big round of applause. Baik, jadi menurut Presiden Barack Obama, Amerika Syarikat akan menghulurkan apa jua bantuan yang diperlukan untuk menyiasat berhubung kejadian apa yang berlaku kepada MH17. Jadi diharapkan sebenarnya ia tidak hanya menjadi omong kosong, bahawa semua pihak yang mahu tampil membantu itu benar-benar memberikan maklumat secara terperinci tentang apa yang berlaku kepada MH17. Seperti yang dimaklumkan tadi, bahawa United Kingdom juga telah meminta untuk Majlis Keselamatan PBB mengadakan mesyuarat khas untuk membincangkan dengan lebih lanjut tentang kejadian yang menimpa pesawat Malaysia Airlines MH17. Prof. Azmi masih di talian? Ya, hello Prof. Prof, dengan tekanan yang diberikan oleh pihak antarabangsa ini, adakah kita jangkakan bahawa sebarang pengesahan ataupun maklumat berhubung siasatan awal ini dapat kita ketahui secepat mungkin dalam masa terdekat ini? Ya, memang benar. Kalau kita lihat berita awal tadi, Ivan, yang mengatakan Britain telah memanggil mesyuarat khas di Majlis Keselamatan, itu adalah satu langkah yang agak baik untuk menentukan punca sebenar kenapa ini berlaku. Dan juga kalau kita lihat ucapan ringkas Presiden Barack Obama mengenai MH17 ini, bahawa Amerika Syarikat akan menggunakan segala apa bantuan yang boleh mereka berikan kepada kerajaan Ukraine. Ini satu dikatakan pengakuan yang baik, kerana kalau kita lihat di kawasan Eropah Timur itu, di Poland dan juga di Czechoslovakia, Amerika Syarikat mempunyai radar untuk mengesan peluru berpandu apabila dilepaskan. Sebab itu saya katakan tadi, apabila benar jika peluru pandu itu dilepaskan di kawasan Ukraine Timur atau di mana-mana sahaja, radar yang ada di Eropah Timur itu dapat mengesannya. Sebab itu dikatakan, untuk menjawab soalan Ivan tadi, adakah perkara ini boleh diselesaikan dengan cepat? Saya yakin ianya boleh diselesaikan dengan syarat bahawa kita tahu di mana puncanya peluru pandu itu dilepaskan. Itu saya pasti dapat diselesaikan dalam masa 24 jam atau 48 jam selepas ini. Ya, dengan syarat kerjasama semua pihak termasuk negara-negara Eropah ini. Juga menjadi persoalan, Prof, siapa, pihak mana yang mempunyai akses terhadap kawasan nahas? Kerana ianya berlaku di kawasan Ukraine, ianya walaupun di Ukraine Timur itu terdapat pemberontak, yang menjadi masalahnya sepatutnya Ukraine, Kiev yang mempunyai akses untuk di tempat kawasan itu. Tapi masalah itu kawasan konflik yang dipenuhi oleh pemberontak di Ukraine. Ukraine Timur lebih berpihak kepada Rusia. Itu yang menjadi masalahnya sekarang. Walaupun debris ataupun tempat hempasan telah dikenal pasti, tapi pengesahan yang betul-betul sah daripada Kiev sukar untuk dipastikan kerana ianya berlaku dalam kawasan konflik. Kita nak minta penerbit untuk bersedia sekali lagi visual ataupun petikan yang disiarkan secara langsung oleh stesen TV Rusia 24 berhubung di lokasi kejadian itu sendiri. Tadi kita dah saksikan sedikit sebanyak, kita nak sekali lagi untuk mungkin boleh kita tunjukkan. Mungkin sebelum itu juga kita boleh berkongsikan sedikit tentang apa yang kini sedang dibincangkan dalam laman Twitter juga. Gambar juga telah pun diletakkan di sini bahawa Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak sedang menerima taklimat berhubung dengan kejadian ataupun tragedi MH17 di pusat
operasi kecemasan dan seperti yang dimaklumkan oleh wartawan Dian Fatihah Maknoh sebentar tadi, Perdana Menteri bakal memberikan satu sidang media sebaik beliau menerima taklimat itu sebentar lagi, dan ketika ini juga difahamkan bahawa ahli-ahli keluarga penumpang pesawat MH17 sudah pun mula berada di hotel sama-sama untuk mendapatkan maklumat secara terus daripada pihak Malaysia Airlines dan juga mungkin Perdana Menteri sendiri. Selain daripada gambar-gambar yang telah pun dimuat naik dalam laman Twitter, ada juga beberapa laporan yang menyebut tentang kejadian ini, dan tetapi perlu diingatkan juga bahawa ia juga perlu diingatkan bahawa mungkin belum disahkan secara rasminya, tetapi yang juga boleh dikongsikan di sini bahawa ada seorang penumpang dari Belanda sebenarnya sebelum pesawat MH17 itu berlepas, beliau telah memuat naik gambar pesawat MH17 menerusi dalam pesawat sebelum berlepas sebentar tadi. Mungkin ini satu petunjuk, saya tidak pasti, tetapi ini gambar yang dimuat naik oleh seorang penumpang dari Belanda sebelum pesawat MH17 berlepas untuk ke Kuala Lumpur yang dijadualkan tiba di KLIA kira-kira jam 6.10 pagi ini. Itu antara yang dapat anda saksikan dalam laman Twitter jika anda menaip hashtag MH17. Ada lagi maklumat-maklumat yang disampaikan oleh laporan-laporan agensi antarabangsa, juga mereka masih lagi menunggu maklumat dengan lebih terperinci daripada pihak terlibat untuk memaklumkan tentang siapa sebenarnya yang bertanggungjawab terhadap tragedi yang berlaku terhadap MH17. Itu gambar yang dikongsi di laman sosial sebenarnya. Dan seperti yang saya katakan tadi, saya minta sekali lagi kepada penerbit untuk bersedia dengan gambar yang disiarkan secara langsung oleh stesen TV Russia 24 tu. Sebelum itu, Presiden Ukraine Petro Poroshenko juga berkata bahawa nahas pesawat penerbangan Malaysia MAS MH17 di ruang udara itu, sekali lagi pihaknya mengesahkan bahawa itu adalah perbuatan pengganas. Jadi kita dengarkan sekali lagi apa yang diperkatakan oleh Presiden Ukraine ini. Я щойно завершив розмову з прем'єр-міністром Голландії, де висловив співчуття і від імені України запросив голландських фахівців і експертів до прозорого відкритого розслідування цього терористичного акту. Хочу звернути вашу увагу, що ми це називаємо не інцидент, не катастрофа, а терористичний. Baik, Presiden Ukraine Petro Poroshenko memaklumkan bahawa beliau telah pun mengadakan perbualan bersama dengan Perdana Menteri Belanda dan menyatakan ucapan takziah kepada pihaknya daripada pihak kerajaan dan juga rakyat Ukraine, memandangkan ada beberapa penumpang dalam MH17 itu merupakan rakyat Belanda sendiri, dan beliau juga mengatakan bahawa telah pun menjemput beberapa pakar dari Belanda sendiri untuk bersama-sama dalam penyiasatan terhadap apa yang dikatakan oleh Presiden Ukraine ini sebagai satu perbuatan pengganas. Baik, salah seorang pramugari yang bertugas dalam MH17 dilaporkan namanya Nur Shazana Muhammad Saleh, 31 tahun, dari Bukit Gedong Bayan Baru, dan kru RTM Pulau Pinang berkunjung ke rumah keluarganya, diberitahu bahawa mereka dimaklumkan kejadian menimpa pesawat itu oleh salah seorang rakan Nur Shazana, dan sehingga kini juga tiada mana-mana pihak yang menghubungi keluarga mereka untuk memaklumkan ataupun mengesahkan kejadian tersebut. Bagi bapa pramugari tersebut, Nur Shazana Muhammad, bapanya Muhammad Saleh Syamsuddin, berkata bahawa mereka sekeluarga menunggu maklumat daripada pihak Malaysia Airlines mengenai nasib anak sulung kepada 4 beradik tersebut. Selain daripada Nur Shazana, sebenarnya ada 15 kesemuanya anak kapal di atas MH17 dan 280 penumpang.
Baik, maklumat yang kami terima juga, ini adalah gambaran secara langsung bahawa Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak telah pun tiba di Hotel Sama-Sama KLIA menunggu untuk mengadakan satu sidang media bersama dengan pihak media yang sudah pun berada di sana seawal menerima laporan mengenai nahas MH17. Dan ini gambaran yang dapat kami berikan ketika ini menunggu sidang media yang akan diadakan oleh Perdana Menteri sendiri. Selepas Perdana Menteri masuk ke perkarangan Hotel Sama-Sama, bilik gerakan sudah pun dibuka. Kita maklumkan sebentar tadi, sebaik saja tragedi ini dimaklumkan, dan kita saksikan juga Menteri Luar Datuk Seri Hanifah Aman juga sudah pun tiba. Dan pada bila-bila masa sahaja kita akan dapatkan perkembangan terus dari bilik gerakan di Hotel Sama-Sama KLIA ini untuk sidang media khas daripada Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak selepas ini. Kami masih lagi menunggu isyaratnya pada bila-bila masa. Jadi kita harapkan anda terus saja bersama kami di TV1. Anim? Baik, ini juga kenyataan daripada Presiden Mastercard Capital Markets Gregory Volokhine yang melakukan analisis terhadap pasaran saham berikutan insiden yang berlaku, berkata bahawa kemalangan pesawat udara adalah sesuatu berita yang amat buruk bagi mereka, disifatkan lebih buruk berbanding dengan pengumuman sekatan terhadap ekonomi Rusia yang baru saja diumumkan Presiden Amerika Syarikat Barack Obama. Insiden itu juga sekali lagi membawa persoalan sama ada isu keselamatan jaringan jalan udara benar-benar selamat. Tambahan lagi apabila melalui ruang udara kawasan-kawasan bergolak seperti di Ukraine ataupun di ruang udara negara-negara Asia Barat yang menghadapi krisis ketika ini, katanya pengangkutan udara amat penting bagi ekonomi, dan dengan kejadian seumpama itu ia akan menimbulkan kesukaran kepada pengguna yang kerap kali menggunakan laluan udara. Sementara itu juga Boeing dalam kenyataannya berkata bahawa pihaknya bersedia menghulur bantuan yang diperlukan dalam penyiasatan kes MH17 ini. Perdana Menteri Rusia mengutus ucapan takziah kepada Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak ekoran nahas terbaru yang membabitkan pesawat Malaysia Airlines di timur Ukraine itu. Dan menurut agensi berita DPA, Kremlin dalam kenyataannya berkata Vladimir Putin kesal dengan kejadian tersebut kerana ia membabitkan jumlah mangsa yang banyak, 295 kesemuanya, termasuk 15 anak kapal. Dan sementara penduduk di Grabov juga mendakwa serpihan pesawat MH17 dilihat bertaburan beberapa kilometer dalam ladang jagung dengan berpuluh-puluh mayat kelihatan bergelimpangan di lokasi tragedi seperti kita laporkan tadi, dan saksi juga ada memberitahu agensi berita AFP pesawat meletup di udara sebelum serpihan pesawat jatuh bertaburan.